Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmil Burhami beserta rekan-rekan yang lain, Emilda, Maeve, Masdila, Muhammad Nazri dan juga Muhammad Arham akan membentangkan tajuk kami yaitu LGBT dari sudut pandang pelbagai agama dan hak asasi manusia. Sebagian besar dari kita secara umumnya sudah mengetahui apa itu LGBT sendiri, di mana membawa maksud lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Keempat komponen ini mengisahkan skenario yang berbeza-beza, tetapi tetap berdiri dengan satu ideologi yang sama. Mereka percaya bahwa dengan adanya hak asasi manusia, mereka juga layak untuk hidup sesuai dengan ketetapan mereka yang sendiri. Suara-suara tidak dapat dibungkam bahwa LGBT mempunyai satu sisi yang belum dapat terungkapkan, dan tentunya beberapa kesan terhadap aspek kehidupan juga akan terasa, dan itu yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya di video yang selanjutnya. Saya akan menerangkan tentang LGBT dari perspektif agama Islam. Pertama sekali, isu kecelaruan seksual dan gender yang melibatkan lesbian, gay, bisexual dan transgender ini bukanlah isu yang baru. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang masalah homoseksual ini yang pernah terjadi di kalangan umat Nabi Lut alaihissalam, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya pada surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Ayat ini jelas menerangkan tentang tindakan atau perlakuan umat Nabi Lut alaihissalam yang mempunyai kecelaruan seksual kerana memiliki kemahuan untuk melakukan hubungan songsang, iaitu dengan kaum sejenis, lelaki bersama lelaki dan perempuan bersama perempuan, yang dapat diistilahkan sebagai liwat iaitu homoseksual dan al-sikah iaitu lesbian. Melalui ini, kita dapat melihat atau mengetahui dengan jelas gambaran tentang azab menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Tambahan juga, penyimpangan seksual ini merupakan perbuatan terkutuk dan memalukan bagi agama Islam sehingga hukumnya termasuk dalam satu dosa besar. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sehingga baginda mengulanginya sebanyak 3 kali bahawa semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Sekiranya seseorang itu LGBT, maka dia tergolong sebagai kaum yang melampaui batas sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Baik, seterusnya kita akan melihat bagaimana pandangan agama Kristian terhadap kewujudan homoseksual ini dalam masyarakat mereka. Seorang tokoh beragama Kristian, Earl Wilson, pada tahun 1989 menyatakan bahawa hubungan seksual homoseksual ini merupakan hubungan yang tidak normal dan akan mendapat dosa sekiranya individu tersebut melakukannya sesama sejenis mereka. Mereka menolak kewujudan ataupun kelakuan homoseksual ini kerana mereka menganggap bahawa hubungan ini akan membawa kepada penyakit-penyakit berjangkit yang berbahaya kepada individu. Antara penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual ini adalah AIDS, hepatitis B dan sifilis untuk lelaki. Seterusnya, Stephen et al. Pada tahun 1997 turut menyatakan bahawa hubungan homoseksual ini adalah hubungan yang tidak salah, melainkan individu tersebut melakukannya. Beliau berpendapat bahawa hubungan homoseksual ini adalah hubungan yang tidak memberikan sebarang kesan buruk. Namun, sekiranya individu tersebut melakukan hubungan seksual ini sesama jenis, maka ia akan mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Okey, seterusnya kita akan melihat pula bagaimana pandangan agama Hindu terhadap LGBT.
Gunawan pada 2018 telah menyatakan bahawa setiap individu yang melakukan hubungan sesama jenis ini dianggap telah melanggar perintah agama Hindu sendiri. Namun sebaliknya, pada zaman dahulu, masyarakat agama Hindu purba menganggap bahawa homoseksual ini merupakan suatu jantina yang baru ataupun jantina ketiga yang wujud secara semula jadi dalam masyarakat ataupun dalam agama Hindu sendiri, di mana mereka telah menerima kewujudan homoseksual ini sebagai sesuatu yang suci. Lebih-lebih lagi, mereka menganggap bahawa sekiranya perkahwinan di antara sesama jenis ini berlaku, maka ia dianggap sebagai suatu hubungan yang akan berkekalan dan hubungan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Kita dapat melihat bahawa agama Hindu sendiri mempunyai pendapat masing-masing, di mana ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima kewujudan LGBT ini dalam masyarakat mereka. Bagi agama Buddha, LGBT ini dia merupakan salah satu pandangan yang diterima secara terbuka oleh penganut agama Buddha sendiri. Hal ini demikian kerana LGBT ini dia bukanlah suatu penyimpangan dalam agama Buddha dan tidak seharusnya dihakimi oleh persekitaran mereka. Secara holistiknya, agama Buddha ini dia merupakan agama yang menerima kepelbagaian dalam agama mereka, termasuklah kepelbagaian seksual, di mana mereka tidak mempunyai rasa benci atau dendam dan ataupun melakukan penderaan fizikal terhadap golongan LGBT ini. Walau bagaimanapun, bukan semua penganut agama Buddha ini dapat menerima LGBT dalam agama mereka sendiri. Menurut Cabezon 1993 telah mengatakan bahawa sesetengah mereka memilih untuk berdiam diri daripada membahas isu tersebut. Tetapi bagi Dalai Lama, dia mengatakan bahawa penganutnya ingin dia untuk menerima LGBT dalam agama Buddha. Oleh itu, Dalai Lama dia tidak membenarkan atau tidak bersetuju tentang LGBT kerana dia menganggap bahawa hubungan sejenis itu adalah salah, begitu juga dengan perkahwinan. Seterusnya, kita masuk kepada kesan fenomena LGBT terhadap individu. Antaranya ialah, walaupun tiada undang-undang diskriminatif, individu akan mengalami kemurungan, kebimbangan, tingkah laku menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Yang kedua, individu juga akan mengalami penolakan secara emosi dan fizikal oleh keluarga mereka. Yang ketiga pula, individu juga akan menjadi korban verbal, penolakan dan pengasingan oleh persekitaran mereka. Dan yang terakhir, hubungan dengan rakan dan persekitaran sosial juga akan menjadi tegang akibat pendedahan kepada homoseksualiti yang dialami oleh individu. Seterusnya ialah kesan fenomena LGBT terhadap agama. Yang pertama, akan berlaku kesalahfahaman antara agama. Contohnya, berlaku perbezaan dari segi pendapat dan juga hukum agama masing-masing. Yang kedua, akan menjejaskan nama agama di mata individu maupun masyarakat. Dan yang terakhir, akan wujud pemikiran liberalisme dalam sesetengah agama. Kali ini, insya-Allah saya akan kongsikan pula apakah kesan LGBT ini kepada masyarakat, bahkan kepada negara kita. Saya akan kongsikan 3 kesan LGBT terhadap masyarakat. Kesan pertama ialah masalah gangguan dalam hubungan atau kesan yang sangat buruk kepada institusi, keluarga atau zuriat, yang mana jika kita meneliti masalah LGBT di negara-negara barat yang membenarkan perkahwinan sesama sejenis, terdapat masalah kecelaruan atau gangguan itu dalam hubungan keluarga. Ini kerana bagi wanita yang berkahwin dengan wanita, mereka tidak boleh melahirkan anak kerana tiada sperma. Bagi lelaki yang berkahwin sesama lelaki juga turut mengalami masalah yang sama. Untuk menyelesaikan masalah, mereka memilih untuk mengadakan persembanian beradas untuk mendapatkan anak. Jelaslah bahawa kaedah ini amat bertentangan dengan syariat Islamiah kerana kita tidak dapat menentukan kesahihan nasab keturunan. Jika perkara ini dibiarkan begitu sahaja, ia memberi impak yang buruk.
yang sangat hebat terhadap institusi keluarga. Kesan seterusnya pula ialah juga akan membawa kepada penyakit HIV atau AIDS. Menurut statistik yang menunjukkan golongan LGBT ini merupakan golongan tertinggi dijangkiti HIV yang mewakili 50% kes baharu atau 1,697 orang yang dilaporkan sepanjang 2017. Jumlah ini adalah 14 kali ganda lebih tinggi berbanding individu yang mengambil dadah melalui ID. Akhir sekali, dari perspektif kesan kepada masyarakat pula, dapatlah disimpulkan bahawa LGBT ini boleh membawa satu kesan yang amat mendalam kepada institusi masyarakat, di mana secara tidak langsung ia boleh merosakkan institusi kemasyarakatan itu sendiri. Apabila berlakunya situasi ini, masyarakat akan memandang serong serta akan memulaukan pelaku LGBT ini, khususnya di kalangan masyarakat Melayu Malaysia, kerana kita masih kuat memegang adat dan pegangan agama yang kuat serta amat susah untuk mengubah pendirian dalam menerima sesuatu di luar norma kehidupan. Seterusnya pula, saya akan berkongsi kesan LGBT terhadap negara. Pertama ialah golongan LGBT ini juga turut memberi kesan yang sangat mendalam terhadap imej negara kita sendiri, yang mana golongan LGBT ini tidak akan sekali-kali diiktirafkan oleh negara Islam seperti Malaysia. Ia secara tidak langsung telah menghina kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan perundangan Malaysia. Ini kerana kesan dan impak yang diterima adalah pandangan negatif terhadap Malaysia oleh negara-negara Islam dunia berikutan statusnya sebagai salah sebuah negara pertubuhan negara Islam atau OIC telah mengamalkan amalan yang tidak selari dengan ajaran Islam. Seterusnya pula ialah juga memberi kesan kepada kadar pertumbuhan penduduk. Sebagai sebuah negara menuju ke arah pembangunan, Malaysia memerlukan kadar pertumbuhan penduduk yang baik untuk menjamin bekalan tenaga kerja dan juga kekuatan dalam pasaran. Kiranya kadar kelahiran semakin menurun akibat kegiatan seks rongsan atau luar tabi'i ini, maka kekosongan yang ditinggalkan tak akan mampu ditampung. Sebab itulah Malaysia hak umur persaraan wajib dan terpaksa dinaikkan dari umur 55 tahun ke umur 60 tahun. Akhir sekali, LGBT jelas menunjukkan kesan dan pengaruh yang sangat negatif terhadap golongan belia di negara kita. Justru, perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak agar golongan ini tidak terus memperlekehkan maruah negara kita. Ia mesti dicegah melalui pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Dalam usaha mencapai matlamat belia sebagai penggerak kemajuan negara, golongan belia perlu meletakkan diri mereka sebagai pencetus, penggerak dan pembina tamadun yang unggul. Sekiranya golongan ini dibiarkan hanyut, apakah akan lahir golongan yang akan melakukan perubahan ke arah generasi cemerlang dan negara terbilang yang akan menaikkan martabat bangsa dan negara di tahap yang tertinggi? Maka setiap pihak haruslah berganding bahu untuk mencari jalan mengatasi masalah LGBT. Oleh itu, bagaimana kita menghindari LGBT ini daripada terus berleluasa? Isu ini mungkin menjadi isu yang sensitif bagi sesetengah orang. Namun kita percaya bahawa kita mampu membawa golongan ini ke jalan yang benar tanpa paksaan. Salah satunya adalah membawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya bahawa golongan ini mampu dibantu dengan penghayatan agama agar membantu mereka untuk memulihkan atau menyembuhkan hati mereka yang sakit hati. Setiap agama itu diajar untuk berdoa agar mereka mampu meminta pengampunan atau pertobatan daripada Tuhan agar membawa mereka ke jalan yang benar. Seterusnya, pendekatan psikologi ini juga adalah digalakkan dalam membantu golongan LGBT ini, kerana golongan ini mungkin tidak dapat untuk meluahkan perasaan mereka terhadap sekeliling mereka, termasuklah keluarga dan juga rakan-rakan. Oleh itu, pendekatan psikologi ini disediakan bagi golongan tersebut. Di Malaysia, mereka telah menjalankan program Al-Muqayyam untuk memulihkan golongan LGBT ini. Manakala negara luar juga tidak ketinggalan untuk melakukan program tersebut. Sebagai contoh, American Psychologists Association telah menyediakan perkhidmatan kaunseling terhadap golongan LGBT untuk memulihkan kesihatan mental mereka.
Kaedah yang seterusnya ialah peranan institusi kekeluargaan. Hal ini kerana institusi kekeluargaan merupakan satu ejen untuk membentuk modal insan yang cemerlang. Seperti yang kita tahu, ibu bapa merupakan orang yang paling terpenting dalam sebuah keluarga. Maka mereka harus sentiasa mengawal dan mengetahui tentang keadaan anak mereka agar tidak terlibat dalam kegiatan LGBT. Kaedah yang terakhir ialah membendung LGBT melalui kempen seperti Jom Perangi LGBT atau Hidup Sehat Tanpa LGBT dengan kerjasama antara pihak kerajaan dan badan-badan NGO yang lain. Kempen ini boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah seperti melalui kaedah media massa dan media cetak. Secara kesimpulan, LGBT adalah satu kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum alam. Tetapi harus kita ingat bahawa kita juga tidak boleh terlalu dalam menghakimi. Dan apa yang kita kritik, apa yang kita perdebatkan, itu adalah tentang ideologi itu. Tidak semata-mata menyerang seseorang individu. Dan layaknya manusia, saya percaya, kita hidup dalam lingkungan tentunya ada pejuang-pejuang LGBT ini. Lalu kita boleh merangkul mereka selagi masih ada masa dan kesempatan. Dan hidup akan terasa lebih indah jika kita jalaninya bersama-sama. Jabat erat, salam hangat.